Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 19 Ramadan 1445 bersama dengan 30/3/24, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ali Imran. Ayat yang kita baca bermula 126 hingga 129, 126 hingga 129, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala janji menghantar malaikat untuk memenangkan tentera Badar. Jadi ayat ini sambung ayat lepas, jadi kita potong dua sebab tak mau panjang. Jadi janji Allah SWT untuk memenangkan tentera Badar sebagai busyra, khabar gembira, walitatma'inna, dan penang hati. Bila kita dengar Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, kita akan menang, walaupun bilangan kita sedikit, tapi sahabat yakin dengan apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tak yakinnya munafikin. Orang Islam solid 100% yakin. Maka dua sebab Allah Taala beri maklum awal bahawa kita akan menang, malaikat akan bersama kita. Dua sebab, busyra walitatma'inna, khabar gembira dan menenangkan hati. Dua. Dan Allah Ta'ala beritahu, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru, orang kafir akan tewas. Berapa ramai belum dapat lagi lah. Majoriti tak majoriti, sabar dulu. Yang penting secara mabda'i, secara asasnya kita menang. Itu penting dalam ilmu strategi ni. Macam kita gini juga, kita akan menang. Dia punya ramalan pengkaji. Kadang-kadang pengkaji hotline itu kelentong ya, banyaknya nak duit ya. Ini bukan ramalan, ini janji, wa'du minallah, janji daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah utusan Allah, bukan dia mempunyai kuasa mutlak, dia nak buat apa saja lah. Nabi kita buat dengan kuasa yang Allah anugerahkan dan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia tak buat pandai-pandai sendiri. Dia bukan pemilik alam ini sebagaimana disangka oleh sebahagian orang yang melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perbincangan kita insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Baca ayat, tuan-tuan dan puan-puan yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 124, surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca bermula 126 sehingga 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ
wa man nasru illa min indillahil azizil hakim ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Wallahu ghafurur rahim. Balik pada terjemahan dan kita melangkah ke tafsir ayat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu. Semalam kita dah sebut berapa malaikat mari? 3,000 malaikat Allah telah hantar mari. Kalau kamu nak lagi, yumdidkum rabbukum bi khamsati, 5,000 aku hantar lagi. Tak cukup lagi 3, 5 kita bagi. Maknanya janji Allah Ta'ala penenang dan penguat jiwa. Mu nak 3 confirm, 5 akan hantar. Maka janji bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira, busyra kepada kamu. Walitatma'inna qulubukum bihi, dan supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Tak takutlah. Jadi malam tu para sahabat tidur dengan tenang. Allahu Akbar. Hujan turun, pasirnya rapat, udara sejuk, tidur. Itu dia panggil tidur orang dalam ketakutan, amanatan minhu, suatu anugerah, ketenangan, keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tapi kalau tidur orang duk kuliah, tidur orang duk khutbah, itu diulik oleh syaitan. Maaf dah. Tak nampak lagi tidur tu berani kata tu. Ini tidur dalam majlis ilmu diulik oleh syaitan. Tidur ketika kita cemas, takut, itu keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan ingatlah pertolongan yang membawa kemenangan itu, walaupun kita kuat, strategi kuat, itu kuat, tapi jangan lupa semua kemenangan itu hanya dari sisi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya ayat ini jangan sombong. Kamu menang bukan sebab kita kuat. Kita menang dengan sebab apa? Dengan sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita dakwah kita kuat, kita gagah, kita perkasa, itu satu keputusan yang cukup silap, sebab kita duk ingat kita kuat, kita duk ingat kita gagah, maka kita kata punah ranah habis kita punya kedudukan, wal iyazubillah. Jadi kaitan ataupun munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat rapat. Maknanya Allah bagi tahu dalam ayat yang lepas, aku bantu kamu, aku tolong kamu, bahkan aku janji hantar tentera malaikat. Maka datang ayat ini sebagai Allah Ta'ala kata penamat. Kenapa dia nak bawa malaikat mari? Litatma'inna bihi, busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Khabar gembira dan penenang hati. Alhamdulillah. Baiklah, kita pergi kepada tafsir ayat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, ay wa ma akhbarakumullahu subhanahu. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan
Dalam ayat yang lepas Allah nyata apa? Dia akan hantar mari tentera malaikat. Allah bagi kemenangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat wahyu daripada Allah, masari al-qaum, di mana tempat jatuhnya ketua-ketua Quraisy. Ini mukjizat. Nabi kata hazza masra' fulan, sini Abu Jahal akan jatuh, sini orang ni akan jatuh, sini. Itu dalam peperangan Badar. Jadi cerita ni cerita masih lagi Badar, tapi kita akan balik ke Uhud sebab kita ni ayat kita ni bermula ayat 121 sampai ayat 180, 60 ayat Allah Taala kisahkan cerita kepada kita cerita Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud. Tapi selingan Badar. Karena itulah anak kata kebetulan tu cantik. Nah, kita hari ni duk sibuk dengan peperangan Badar, tiba-tiba mari pula ayat perang Badar. Dia panggil ni kan seluruh negara ni, bukan seluruh dunia orang duk bercakap tentang Badar. Jadi kita alhamdulillah para jemaah sekalian jangan lupa cari kitab kita ni untuk menghayati peristiwa peperangan yang berlaku di sekitar di Madinah dan sekitarnya. Alhamdulillah. Baik. Walitatma'inna qulubukum bihi ay ja'alallahu ta'ala hadzal madad lakum. Allah Ta'ala bawa mari pertolongan ini, bantuan ini, li husulit tuma'ninah, nak membawa ketenangan dalam hati kamu. Fataskun, maka merasa tenang. Dengan janji Allah siapa tak tenang. Wala yusibuhal hala' wal inzi'aj, dan kita tak rasa takut, tak rasa koyak, tak rasa goyah dengan ramainya bilangan tentera lawan, tentera musuh ramai, kafir ramai pada kita. Kita kata kalau Allah dah janji, Nabi seorang pun boleh menang. Ni kalau apa lagi kita ada 300 orang, kita ada 3,000 malaikat. Jangan bimbang, tentera Abu Jahal hanya 1,000 orang dalam keadaan bataran wari'an nas, sombong, nak tunjuk gedebe. Bas Abu Jahal keluar ke Badar kerana nak tunjuk dia punya kehebatan. Rupa-rupanya dia mencari lubang kubur dia di sana. Allahu Akbar. Tapi peringatan Allah Ta'ala besar. Kuat mana pun kamu, hebat mana strategi, jangan lupa Allah. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. La yathaqqaqu lakumuz zafar, tidak kamu akan dapat kemenangan, kamu tidak akan dapat mencapai kemenangan, mengalahkan musuh-musuh kamu, illa bi'aunillahi wahdahu, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang esa. La min qibalil madadi, bukan dengan sebab malaikat mari, bukan dengan sebab senjata kamu kuat, bukan dengan sebab strategi kamu pergi sekat air di Badar, Quraisy tak ada air, kamu ada air. Bukan dengan sebab Abu Jahal lembek, Abu Jahal tak reti perang. La. Wa man nasru, pertolongan Allah. Dengan sebab pertolongan Allah, maka dengan itu fa'alallahi fatawakkalu, hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Wa bihi fasta'inu, dan dengan Allah lah kamu minta pertolongan. La ala ma utitum min asbabihi, jangan bergantung semata-mata dengan sebab. Jangan terlalu bergantung dengan sebab. Sebab gini, sebab ni. La, kita sebab kita pertolongan Allah Azza wa Jalla, sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla. Fa innahu alladhi zallalahu kullul khalaiq, Allah Taala yang menundukkan segala makhluk akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Fahum tahta tadbirihi wa qahrihi, semua makhluk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita sedar di sini, kita tahu bukan strategi, bukan tu bukan ni, tapi semua itu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kamu di Uhud jangan sombong. Walaupun kita mempunyai kekuatan tentera, walaupun kita duduk di atas mauqi' strategi, duduk atas bukit Uhud, Jabal Ainaini. Ni ada setengah penceramah ni, Nabi letak tentera pemanah atas bukit Uhud. No.
Macam tak pergi Madinah ya ni cakap. Bukit Uhud hak besar belakang tu, hak besar 6 km panjang tu, itu Bukit Uhud. Adapun bukit tentera pemanah, kalau tuan-tuan perempuan tengok Abu Anas naik tu bawa jemaah duduk ceramah tu, itu dia panggil Jabal Ainaini, bukit rumah sekarang ni tentera pemanah, bukan Bukit Uhud. Bukit Uhud belakang. Jadi kita, dia kadang-kadang kita tak terlalu teliti, maka tukar tempat, banyak dia panggil tukar tempat. Jadi kena betul lah fakta, walaupun bukanlah satu fatal kesalahan yang fatal besar, tapi kata orang nama-nama tempat biarlah kita tahqiq ataupun kita teliti lebih elok, kan? Sampai ada orang fikir, dia kata ni bukit pemanah ni. Bukit mana pun Bukit Uhud lah. Bukit Uhud belakang. Jadi nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita bahawa mu strategi setara mana pun kamu akan kalah, tapi kalau kalah jangan koyak, jangan sedih, sebab kamu ada kekuatan, kamu pernah memiliki kekuatan dan asbab an-nasr, sebab-sebab untuk mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, iaitulah as-sabru wat taqwa, sabar dan takwa. Dalam Badar kita sabar, kita bertakwa, penuh dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Uhud kita hilang sabar. Ana dah ulang banyak kali kepada jemaah, sabar itu melalui tiga dimensi. Sabar ada 3 dimensi. Tulis. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas ujian. Jadi di mana sila Uhud? Sabar, tak taat, hilang sabar. Nabi kata la tabrahu, mu jangan tinggal tempat ini, jangan tinggal tempat ini. Tapi tentera pemanah lupa pesanan, langgar peraturan ketua. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu kata jangan tinggal, turun juga. Dah langgar dah tu. Jadi hilang sabar. Bila hilang sabar, takwa pun hilang. Dalam isu itulah, jangan dalam akidah lain. Mereka orang yang kuat beriman. Maka begitulah keadaan. Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala ba'da amrihil mu'minin bil qital. Dalam ayat lain, tanda ayat ini ditafsirkan dengan ayat Allah Ta'ala perintah supaya berperang, kemudian Allah Ta'ala nyatakan ayat ini. Tulis suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratu Muhammad ayat 4. Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah kata kalau aku nak, boleh je aku bagi menang dengan tiup angin gitu, kapir rebah beleping kata orang. Nah, terbalik kuai habis. Bergelempangan rebah kapir. Tapi liyabluwa ba'dakum, aku nak uji kamu dengan kamu. Nak tengok siapa dia bijak strategi, siapa dia mantap dia punya kedudukan. Tak semesti benang tu betul, tak juga. Jangan main-main. Dia kata kalau dia benang tu makna dia benar, jangan. Sebab itu kemenangan tak semestinya kita betul. Ramai pengikut tak semestinya ajaran dia benar. Yang benar tu ada paksi. Paksi dia berdasarkan pada Quran dengan hadis, maka itu yang panggil yang benar. Sama juga kemenangan, ada kalanya Allah Ta'ala nak uji nak uji orang beriman, dia beri orang kafir kuat. Nak uji kita ni yang duduk di sini dengan kedudukan orang kafir yang lebih bergagah. Allahu Akbar. Jadi kita sabar. Baiklah, kita sambung ayat yang ke-127. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir. Jadi kafir berdoa, Abu Jahal ni
kafir sangat dengan geng-geng dia. Lama dah Allah Ta'ala bagi peluang. Dia kena, dia zalim, dia pijak Nabi, dia kata ke Nabi. Berapa lama? Daripada permulaan Nabi kita bangkit di Mekah, Nabi Mekah 13 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah 14. Ini tahun yang kedua hijrah. Maknanya hampir 15 tahun Abu Jahal khianat ke Nabi SAW. Sekarang liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru, Allah kata apa? Aku beri pertolongan kepada kamu ini supaya Allah binasakan sebahagian daripada kafir. Kasti'sali sanadidihim, Allah Ta'ala mati semua bapak-bapak, kepala kata kepala pengak dah, dia punya penyagak dia tu, semua tu Allah Ta'ala matikan dia di dalam peperangan Badar. Ana sebut hari tu kan, dan ditawan 70 orang, mati 70. Allahu Akbar. Bukan mudah tu. Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru, Allah kata kita nak binasakan sebahagian daripada puak kafir, matilah dia. Au yakbitahum fatanqalibu khaibin, atau menghina mereka dengan kekalahan supaya mereka kembali ke Mekah dengan hampa kecewa. Maknanya hak tadi mati, salah dia, masuk dalam telaga Qalib Badar. Ingatkan cerita yang kita sebut dalam siri lepas, bila Nabi suruh sahabat-sahabat ni ambil mayat semua, mayat kafir ni campur dalam Qalib. Qalib tu telaga di Badar, mana lubang kat situ. Nabi pergi malam pergi tanya khabar. Allahu Akbar. Nabi pergi tanya khabar, Abu Jahal buat apa dalam itu? Apa yang kamu dapat bila mulawai aku? Dan Nabi kita panggil seorang-seorang nama. Kisah ni dia panggil. Allahu Akbar. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih di kita ada cerita ni. Wa hadza sabitun. Ini sabit dalam Sahih Muslim. Nabi SAW pergi tanya khabar ahli Qalib. Ahli Qalib tu dalam lubang di Badar. Nabi tanya dia, ya Abu Jahal bin Hisham. Kita dengar naik bulu roma tak? Abu Jahal. Ya Umayyah bin Khalaf. Nabi panggil molek nama ke? Kita ni kalau nak mau tak panggil nama dah, pakai bahasa ni, menatai ni. Tengok Nabi panggil molek. Sebab tu Nabi kata la tasubbul amwat fa innahu tu'zil ahya. Mu jangan maki orang mati kerana menyakiti hati orang hidup. Orang hidup ada lagi, anak beranak dia ada, kita nak teka anak beranak dia masuk Islam, kalau kita duk maki pok dia, Nabi panggil balik. Ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Ni nama-nama ni lah hak duk campur perut unta atau kalau Nabi di Mekah dulu. Ingat waktu Nabi di Mekah, mereka inilah yang merancang buat kejahatan. Bila Nabi bangun, Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi fulan. Puak-puak ni bila dengar Nabi doa terkejut. Muhammad sebut nama aku, dia takut. Dia bukan tak kenal Nabi, tapi kerah kepala kata orang. Siapa lagi Nabi panggil? Alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Apa yang dijanji oleh Allah Ta'ala yang aku cerita kepada kamu itu sebenar? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi. Aku dah dapat janji Allah pada aku, iaitulah kemenangan di Badar. Sayyidina Umar ada sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Umar kata apa? Ya Rasulullah, kaifa yasma'un? Rasulullah bercakap apa kak?
ma tunadi min qaumin halka, cakap apa orang sudah mati, busuk bangar tu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma' lima aqulu minhum, bukan kamu lebih dengar daripada mereka. Orang duduk dalam lubang dalam telaga ni dengar apa aku cakap, walakinnahum la yaqdiruna an yujibu, tapi mereka tak mampu nak jawab. Ingatlah. Allahu akbar. Ini kali ni setengah jemaah ni bila pergi ke Badar, suruh kita tunjuk mana lubang Abu Jahal. Kata apa gak cari lubang Abu Jahal ni? Kita mari nak cari ibrah pengajaran, bukan nak cari Abu Jahal sini. Itu hak mati. Au yakbitahum, ataupun yukhza ba'dhum, ataupun sebahagian daripada yang ditawan. Hak kena tawan ni gak yusibuhumul bil ghammi wal hazan. Hak kena tawan apa sedih, malu kau orang, kaki kena ikat, tangan kena ikat. Fatan kali apa yang kalibu khaibi, hak selamat lagi kan dia 1000 orang semua. 70 mati, 70 kena tawan, baki lagi berapa? 800. 800 orang lagi lebih. Nah, hak ni balik ni dalam keadaan khaibin, kecewa, sedih, malu, macam-macam lah. Duk mikir mati roboh besar kita. Duk mikir hok kena tahu 70 tak apa jadi. Duk mikir balik Mekah ni tak ada dalam Abu Jahal. Abu Lahab pula sembunyi. Abu Lahab dia tak mari Badar. Tapi dia sakit di Mekah. Selesai seminggu lepas pada berlaku Badar, dia mati, mayat dia busuk. Tak ada orang boleh pergi dekat. Tak ada orang boleh pergi dekat. Busuk dia punya bang. Jadi keluarga dia pun malu juga. Duk main, duk pikul mayat busuk ni. Akhirnya dia gali lubang, tarik gitu, campur dalam tu. Jadi di Badar umat Islam campur Abu Jahal, di Mekah anak beranak Abu Lahab sendiri campur pok dia dalam lubang. Allahu akbar. Itulah janji Allah benar. Baik. Ini dia sebab kita berpindah kepada ayat yang 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan orang-orang yang ingkar itu. Maknanya Nabi jangan ambil tindakan sendiri, itu maksud dia. Kamu ambil tindakan berdasarkan arahan Allah Azza wa Jalla, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah. Sama ada Allah menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka. Tuhan ikut dia nak terima taubat puak kafir, taubat. Nanti kita tengok senarai berapa ramai orang yang lawan Nabi dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Akhirnya mereka menjadi tentera Islam, mati dalam Islam, dan menjadi tanggungjawab kita bila sebut nama mereka kita kata radhiyallahu anhum. Tengok kuasa Allah. Au yu'adzibahum, ataupun Allah nak menyeksa mereka, fa innahum zalimun, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Sabab nuzul, tulis pelajar. Sabab nuzul ayat ni apa? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatu. Masa peperangan Uhud, tanda ni pelajar. Masa peperangan Uhud patah gigi Nabi. Allahu akbar. Gigi depan ambil patah. Wa syujja fi ra'sihi, berdarah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepit dia punya topi besi, darah. Faja'ala yaslutu dam anhu, muka Nabi berdarah. Ketika Nabi sedang mengesap darah di muka, keluar kata-kata, ialah perasaan. Di saat itu keluar satu kata-kata daripada Nabi,
kaifa yuflihu qaumun syujju nabiyahum wa syujju rabaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah. Bagaimana kaum ini nak mendapat kebaikan, nak dapat kemenangan? Mereka telah melukakan muka Nabi mereka sendiri. Mereka telah mematahkan giginya. Mereka telah mengeluarkan darah Nabi. Wa huwa yad'uhum ila Allah, sedang Nabi hanya mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Fa anzalallahu, Allah Taala turun ayat Quran ni, laisa laka minal amri syai', Muhammad sabarlah. Tak suruh kata apa-apa, Nabi nak doa kat atas mereka biar binasa habis puak kafir, tapi Allah kata sabar. Sabar Muhammad, sabar. Inna sya'na aulaikal kufar, yang menentukan keadaan puak kafir ni bukan kau tapi Allah. Fatruk amrahum ilallah, biarlah Allah Ta'ala nak buat apa. Sama ada Tuhan nak mati mereka, Tuhan nak biarkan mereka hidup lagi, wamdi antali sya'nik, kerjamu lepas perang ni pergi dakwah, jangan takut. Fa imma an yuwaffiqahum Allah Ta'ala lidukhuli dini, Allah Ta'ala nak panggil mereka masuk Islam, masuk. Ataupun Allah Ta'ala nak azab mereka di dunia, mati, kena pukul, kena tawan, ataupun di dunia dia selamat, Allah Ta'ala azab mereka di akhirat. Itu semua urusan Allah Azza wa Jalla, bukan urusan. La ilaha illallah. Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi pun tak jadilah nak ambil tindakan ke atas buat kafir tadi. Maka apa cerita dia? Mari kita dengar cerita sikit. Cerita ni menarik, tuan-tuan tandalah untuk rekod. Nabi SAW dalam hidup dia sepanjang 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW berperang 64 ataupun 65 kali keseluruhan. Adapun ghazwah, tahu mana ghazwah? Ghazwah ni maknanya peperangan yang Nabi sendiri turun padang. Itu dia panggil ghazwah. Satu lagi dia panggil sariyah ataupun saraya. Hak ni Nabi tak pergi. Dia hantar orang ni. Mungkin peperangan kecil Nabi tak pergi. Tapi kalau kata ghazwah, baginda sendiri turun ke medan perang. Berapa kali? Dalam kitab sirah kata 9 kali turun. Tuan-tuan bayanglah, duduk Madinah 9 tahun, 9 kali peperangan. Apa yang Nabi nak rehat? No, tak ada rehat. Kerja dia lawan, tetap lawan. Jadi dalam peperangan Uhud ni berat. Luka muka, patah gigi, terkepit kepala dia dengan topi besi dia tu. Yang penjahat yang melukakan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amru bin Qami'ah. Tulis nama, pelik sikit nama dia, Amru bin Qami'ah. Qaf, mim, hamzah, ta pula, Qami'ah al-Laythi. Dia ni yang lukakan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mematahkan gigi Nabi tadi, nama dia Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas. Ini masalah. Yang menggali lubang sampai Nabi jatuh dalam lubang, siapa? Iaitulah Abu Amir Al-Fasiq. Dia gelar dia tu Abu Amir Al-Rahib. Sahabat-sahabat tukar. Bukan rahib. Kalau rahib ahli ibadah, orang baik, orang jauh. Dia ni digelar dengan nama Abu Amir Al-Fasiq kerana dia jahat. Orang ni jahat. Dan di antara, sebelum Nabi kita perang Uhud, dia mimpi baqaratun tuzbah, lembu besar disembelih. Pedang dia sulmah, pedang Nabi sumbing kau panggil. Jadi macam telubas tu. Rupa-rupanya bila kata baqaratun tuzbah, maknanya ramai di kalangan sahabat akan gugur syahid. 70 orang mati ni. Pedang dia sendiri
patah tadi tidak patah seluruh, dia panggil sumbing. Entah sebab apa bahasa Malaysia ni sumbing ni. Yang pentingnya macam gluko lah. Itu menunjukkan orang yang paling dekat dengan Nabi wafat, iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia bunuh Hamzah? Nama dia Wahsy. Tulis, nama dia Wahsy. Wahsy ni hamba kepada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Jubair kata Wahsy, kalau membunuh Muhammad dalam peperangan Uhud ni, aku beri kepada kamu pemegang kepala unta, kepala kuda. Kalau membunuh Ali, aku beri 100 ekor unta. Kalau membunuh Hamzah, aku merdeka kamu. Wahsy ni jadi walaupun dia hamba, dia bijak, dia kata Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa boleh lawan dia. Dia dijaga oleh Allah Taala. Ali, kalau orang berlawan dengan dia one by one, orang tu akan mati. Jadi aku ambil Hamzah. Hamzah ni gedebel juga, panglima, tapi aku nak attack seorang je, nak ambil Hamzah. Pasal itulah bila dia tak ambil tajuk lain, kerja dia Hamzah ya. Mana Hamzah pergi dia attack. Sampailah bila Hamzah datang, bila Hamzah kejar kafir, Hamzah pusing balik, dia punya Wahsy dengan Wahsy ni bijak, ahli tombak yang begitu hebat, zap dia bagi. Memang kena kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Hamzah syahid di tepi paya, di tepi air di medan Uhud. Allahu Akbar. Cuma cerita kata Hindun belah perut Hamzah, makan hati. Di sini ahli sejarah mengatakan tidak sabit sampai begitu sekali jahat Hindun. Sebab nama-nama besar ni, tuan-tuan jangan lupa, nama-nama besar ni akhirnya masuk Islam belaka buat dia. Yang memecahkan tentera Islam Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun selepas peperangan, selepas perjanjian Hudaibiyah. Ketua angkatan bersenjata Quraisy dalam peperangan Uhud, Abu Sufyan, masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar. Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah, masuk Islam. Pada itulah Allah kata, laisa laka minal amri syai', Muhammad musabarlah. Sabar. Kan? Kamu sabar, sebab ada di kalangan mereka yang kamu nak doa mati semua ni, ada di kalangan mereka Allah pilih untuk menjadi orang Islam. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah para jemaah sekalian, kita gini pun jangan sedap hati. Jangan rasa bila tengok orang yang kita tak suka, kita kata biar mati, biar mampu bahaya tanah lalu dia ni. Tak, yang panah ke panah letar, panah ke halilintar, panah ke apa dia lah. Maka di sinilah kata di para ulama, bila Nabi nak doa kat tapuak kafir ke di Uhud, Allah tu lagi laisa laka minal amri syai', sabar Muhammad, urusan ni hak Allah bukan hak kamu. Maka kerana itulah kata di para ulama, setelah itu dapat dipahami bahawa ramai bos, ketua-ketua, panglima-panglima besar dalam peperangan Uhud Islam. Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Dan lain-lain lagi lah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kita break setakat itu dulu. Kalau kita nak panjangkan tajuk ni memang panjang. Tuan-tuan suka dengar, masa pula laju. Baiklah. Allahu Akbar. Akhirnya di akhir ayat ini Allah kata apa? Ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di segala yang ada di bumi. Allah mengampunkan siapa yang dikehendakinya dan ia menyeksakan siapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Kita nak kata apa? Allah kata aku pengampun. Kalau nak kira dengan dosa yang dibuat oleh Wahsy, tak patut dah. Kira Wahsy ni neraka dah sebab dia bunuh Hamzah.
Pak saudara Nabi yang disayangi. Hamzah dengan Nabi ni dekat-dekat ya umur. Dia panggil macam pak saudara tapi sebaya. Maknanya orang muda juga. Siapa lagi? Khalid. Sekak sana sekak sini, pecah terhadap Islam. Allah pilih dia masuk Islam, kita nak kata apa? Betul lah Tuhan kata, bagi tahu kepada Nabi, laisa laka minal syai'. Mari ayat Quran ni, walillahi ma fis samawati wal ard. Itu munasabah ayat. Bila Allah nafikan bagi Nabi ada kuasa mutlak untuk menguruskan dunia ini, tidak sebagaimana yang disangka oleh sebahagian pada pengikut ajaran sesat. Ia mengatakan mali aluzubihi, tak ada tempat dah aku nak berlindung kecuali berlindung denganmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata la, kita berlindung dengan Allah. Sebab itu Allah nafikan kuasa Nabi. Tuhan kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kuasa Allah Taala menguruskan langit dengan bumi, bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala pilih, dia nak beri keampunan kepada siapa, dia nak azab siapa, dia nak terima taubat siapa, dia nak matikan siapa adalah kafir. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kuasa kita para jemaah sekalian hanya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, kata mereka, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas agamamu. Doa, kita doa dengan penuh cemas, dalam ketakutan, sebab hati manusia ni boleh berubah. Ada orang jahat awal, baik kemudian. Na'udzubillah, ada orang baik awal, jahat kemudian. Ini kita takut. Waktu dia muda, molek-molek ya. Dah, berjuang juga mati-mati diri untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan agama. Tapi bila sudah tua, lain macam cakap. Nah, ni sehari dua ni timbul macam-macam ni. Nak sebut kafir pun tak boleh dah ni. Kena kata non muslim. Habis nak baca Quran macam mana? Qul ya ayyuhan non muslim. La. Ya al kafirun. Hati-hati tuan-tuan. Perangkap liberal, perangkap apa ni, normalisasi bahasa kita ni cukup hati-hati kita. Jangan main, dia panggil geng-geng pluralisme, nak samakan agama lain dengan agama Islam. Kita kata tidak. Baiklah, wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala pemaaf, pengampun, lagi kasih sayang. Dia nak bagi keampunan kepada siapa, itu hak Allah. Dia nak azab siapa, itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita tunjuk gedebek, kita tunjuk apa ni, nak lawan Allah, jangan. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Al-faidatul ula, tulis. Faedah yang pertama, Allah Taala sebut dalam ayat kita ni, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Allah Taala nyatakan di sini sarha annal busyra lahum. Allah Taala nyatakan, aku beri khabar gembira kepada kamu, lakum, pada kamu, lidalalati ala takrimatillah, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala muliakan ahli-ahli peperangan Badar. Allah Ta'ala muliakan mereka. Sebab itulah Tuhan kata, aku beri khabar gembira kepada kamu secara direct. Karena itulah dalam ayat Quran lain Allah kata, alam nashrah laka sadra, kami lapangkan dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala tuju khas, dada lapang, hati tenang kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin semualah mendapat ketenangan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini juga Allah Taala nyatakan sebab-sebab yang kita mesti bertawakal kepada Allah, dan kita mesti mengharapkan segala perkara itu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bila Allah Ta'ala nyatakan, aku turunkan malaikat, wa ma ja'alahu Allah illa busyra, aku nak bagi tahu padamu ya orang mukmin, tenang hati, lapangkan dada, tenangkan fikiran. Sebab apa? Sebab Allah akan beri pertolongan. Allahu Akbar. Jadi kita jangan duduk rasa kita ya bijak,
kita yang pandai lah, kita kena letak Allah yang bantu baru kita dapat. Dua, tulis nombor dua. Satu, dua, pendek lah kita, tak usah, jangan ceramah, kita baca je. Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim. Tidak ada mana-mana pertolongan kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla yang maha gagah perkasa lagi bijaksana. Jawab dianya, manusia ni tanpa pertolongan Allah tak akan dapat kemenangan. Walaupun dia punya besar kekuatan, angkatan bersenjata lengkap, dia punya strategi mantap, tapi kalau Tuhan kata tak menang, tak akan menang. Kita tengoklah apa yang berlaku di Palestin hari ini. Kalau tengok orang bercakap lah, senjata yang paling ampuh, yang paling hebat dalam dunia ni dimiliki oleh puak Yahudi, puak Yahudi ni, puak Zionis. Strategi yang paling buat puak dia juga. Tu. Tapi dia nak lawan dengan Palestin, duk main anak batu, tak lawan. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, kita kena letak atas depan mata kita. Tak boleh. Tapi ni ada puak kafir sama-sama dia perang, kalau itu ujian Allah Taala kepada kita, kita kena terima, kita kena sabar, kita kena sabar. Adalah sebab-sebab Tuhan tak bagi kemenangan, ada sebab. Kalau menang cepat, mungkin kita jadi koyak, terpengaruh sana sini. Kita kata sukarnya hidup tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla, sukarnya hidup. Pada itulah dalam hadis Nabi kita nasihat kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Dia kata, ya Abdurrahman bin Samurah, la tatlubul imarah, mu jangan gila minta nak jawatan. Kalau mu nak sangat jawatan, Allah beri, dengan sebab mu nak, Tuhan tak tolong. Tapi kalau Allah beri tanpa kita minta, Allah Ta'ala akan tolong, akan bantu. Jadi kalau kita nak sangat, Tuhan bagi. Kadang-kadang Tuhan bagi bukan sebab kita bijak, tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kelemahan kita. Mungkin orang duduk bangga kita hebat, sekali Tuhan tak atas, semua orang nampak, oh tak ada hebat-hebat, kelentong je lebih. Ini ingat, apa saja jawatan jangan duduk nak sangat. Dia tak tahu manusia ni begini, kalau orang lain pegang jawatan, dia komen je. Nah, AJK masjid pun komen, oh tak pandai tadbir masjid lah sebab tu orang tak ramai. Begitu begini macam-macam dia punya komen. Sekali kita bagi dia jawatan, berterabur habis. Pasal itulah kita ni kena banyak minta pertolongan Allah. Jangan dia tunjuk aku yang pandai. No. Akhir sekali Tuhan buka peluang kepada kita, semua orang kenal kita. Kawan atau lawan boleh tahu, oh dia ni kaki yoya rupanya, kaki kelentong rupanya. Nah, dalam budak-budak bahasa budak ni bahaya lagi. Dia panggil kaki kencing punyanya. Dia kata apa? Hati-hati tuan-tuan. Hadis Abdurrahman bin Samurah tadi, la tatlubul imarah, mu jangan minta, terlalu minta jawatan. Lain macam ayat ni, kita nak minta kerja ke isi borang. Isi borang tu kita nak maklumkan kita ni ada CJ, ada kelayakan. Tapi yang maksudnya kita nak minta ni mana kita lobby sana, lobby sini. Itu maksud minta. Jangan pula kata, oh tak boleh isi borang lah kita. Habis siapa nak minta kerja pula? Itu prosedur lain. Baiklah. Yang ketiga, tengok. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Jadi ayat, oleh kerana ayat ni di Badar dengan Uhud ni sekali di sini, kita terpaksa kena undur satu. Allah kata apa? Aku tolong kamu dalam keadaan kamu lemah. Dalam keadaan kamu lemah. Kata ulama tadabbur, dengar ni tuan-tuan, ini penting dalam hidup kita ni. Bila kita rasa kita lemah, kita rasa kita tak kuat, kita rasa kita tak ada kekuatan, ketika itulah kita akan banyak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Munajat, ibtihal tu maknanya kita merintih, kita ibtihal. Banyak doa kepada Allah SWT sebab kita rasa kita lemah.
Tapi bila kita rasa kita kuat, sombong. Dalam surah Al-Alaq ayat 6 dan 7, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni sombong bila dia rasa dia tak perlu pada orang lain. Sombong. Oh tak apa, kita ni ada ni ada strategi. Akan jadi sombong, angkuh, takabur. Tunggulah, masa bukan lama pun. Kita hidup atas dunia ni sekejap je bang. Kata di budak-budak Facebook kata, relax lah bro, hidup atas dunia ni bukan lama. Tapi kalau kita rasa bila kita rasa kita lemah, ketika itulah kita bergantung pada Allah Ta'ala kuat. Jadi ingatlah, kita ni sebenarnya lemah pun, tak ada kekuatan pun kita ni. Yang ada kekuatan, yang apa ni, yang kuatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena sentiasa bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong, jangan bangga, jangan takabur dengan apa yang kita milik. Allahu Akbar. Yang keempat, Allah nyata di sini, liyaqta'a tarafa minal ladzina kafaru, supaya kemenangan Badar itu kerana Allah nak membinasakan satu kumpulan, satu golongan dari orang kafir. Itu kata ulama al-hikmah, isbatul hikmah. Allah Ta'ala buat satu benda dengan hikmah, kebijaksanaan dia, bukan tanpa strategi, tanpa nilai. Sebab apa? Tuhan kata, satu dia mari lam dia panggil ta'lil, liyaqta'a. Tujuan aku beri kemenangan di Badar, aku nak binasakan kumpulan-kumpulan Abu Jahal yang duk jahatkan Nabi sudah 15 tahun, 15 ke 16 tadi kita kira tadi kan, 15 tahun duk kena. Sekarang kata orang bertemu buku dengan ruas, bertemu Abu Jahal dengan Nabi SAW di Badar. Maka liyaqta'a tarafan, tengok Tuhan kata tarafan, sebahagian daripada kafir, bukan semua kafir mati. Hak matinya pergi ke Badar 70 ya. Abu Lahab tak mati di Badar, dia mati di Mekah. Yang pentingnya, hikmahnya supaya orang mukmin kena tahu bahawa Allah Ta'ala tak gunakan kuasa kun fayakun, kuasa as-sira' bainal haqqi wal batin. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita orang beriman, kena berjuang, kena lawan. Ada kala kita menang, ada kala tak menang, sabar. Jadi jangan mudah koyak malah dah aku berjuang, hok duk lompat, hok duk lari, hok duduk macam-macam jadi ni. Orang tak sabar ni sebab dia tidak ada akidah perjuangan, maka mereka ini orang yang mudah koyak, mudah goyah. InsyaAllah kalau kita berjuang kerana Allah, Allah bantu, Allah akan tolong. Kalau kita tak menang, kita akan dapat pahala dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut di sini, laisa laka minal amri syai', bukan urusan kamu hai Muhammad sallallahu, nak binasakan orang itu, nak tu orang ni, jangan. Maka ayat ini menjadi dalil bahawa Nabi salat duduk di bawah arahan Allah Azza wa Jalla. Tuhan suruh apa dia buat, Allah Ta'ala larang Nabi kita tak buat. Dan Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi apa yang sebagai mukjizat, beberapa tanda-tanda yang berlaku akhir zaman, tanda hari kiamat, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi juga seorang yang masih lagi di bawah arahan Allah, dia panggil mukallaf. Ni ada setengah orang duduk main sekarang ni, wali itu wali ni, dia kata wali ni dia boleh buat apa yang dia nak. Ni bahaya lagi ni. Wali boleh buat apa dia nak. Dia nak solat pun tak apa, tak nak solat pun tak apa, sebab makam dia sudah jadi. Kita kata la, itu mengarut punya mazhab pahaman macam tu. Nabi SAW patut Nabi cakap, Abu Bakar pergi solat, Umar solat, aku makam tinggi. Nabi solat sampai bengkak kaki. Tiba-tiba kita mari atas dunia hari ni, tuan-tuan syekh Al-Arif Billah, fulan, kita lambung naik tinggi. Dia ni kalau tak solat pun tak apa, sebab makam dia sudah tinggi. Dia tak solat sini, dia pergi solat Mekah. Solat Mekah dia. Dalam sejarah hidup ni jumpa dah sekali. Mula-mula kita balik dulu pergi ceramah sebuah masjid, ada pakcik tua gemuk itu tidur tepi masjid. Kita kata gerak, kejutlah pakcik ni, nak maghrib ni. Okey masjid. Kenapa? Wali. Dia tak maya sini, maya Mekah. Jam kita mikir, kata tolong orang sini, percaya ke wali lagu ni?
Pakai duk tidur guni itu, mandi pun duk napok. Hai, kata pelik weh. Lepas tu dia kata gini nah. Tak, engkau dia mari Mekah sama. Waktu makan lepas ceramah nanti kita letak pinggir kosong depan dia. Tok ayah, oleh kerana tok ayah pergi Mekah, buat balik nasi mandi lah makan. Tak, puak kita ni bahan nasi putih ni. Rasa pecah pinggir gitu. Boleh percaya? Nak cerita pergi. Jadi setengah daripada pelampau dalam bab pemuja Nabi ni pula, dia kata Nabi lah pemegang kuasa dunia ni. Pasal itulah kita kena minta tolong dengan Nabi walaupun Nabi wafat. Macam-macam dia punya fahaman. Tuan-tuan hati-hati dengan perangkap-perangkap maut yang dibawa oleh sebahagian daripada ahlu al-ghulat, pelampau-pelampau dalam ahli ibadat ni. Sebab ini yang kita kata berat. Ni orang duk jajah ni, zaman video ni tular. Wali tu wali ni macam-macam. Ana sambil bergurau, ana tak suka kata orang, tapi kata bukan wali tu, wali yang bagi bawah dia, wali. Hak ni bagi atas ni, wala nama dia lagi tu. Maya budak apa ni pakaian busuk banga wali apa lagi tu. Ini kita kata ini masalah sekarang. Jadi orang duk jajah ni wali tu wali ni bulan Ramadan ni sibuk pula wali solat tarawih 1000 rakaat. Kita kata kita boleh percaya semua, Allah Taala boleh buat, mampu nak buat. Nah, tapi nak cakap dengan orang kampung ni biar faham lah juga. 1000 rakaat berapa minit? Tak okey lah dia lebih pada laju daripada hak semaya tarawih 7 minit 20 rakaat tu. Nah, wali ni orang makam tinggi, kalau baca Quran khusyuk. Nah, tapi kalau yang pertikaikan Imam Syafi'i baca Quran dua kali khatam satu hari, itu memang salah lah. Sebab tu dalam risalah kita yang kita letak murid Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari bulan Ramadan dia khatam setengah hari sekali, malam sekali. Ana dah kira dah paling orang laju dia baca Quran dalam 10 minit 1 juzuk. 10 minit 1 juzuk maknanya 1 jam dia sudah dapat 6 juzuk. 6 kali 5 berapa? 30, 5 jam jadi baca. Mungkin 4 jam setengah. Dah sangatlah satu hari ada 12 jam. Apa yang peliknya? Di tuan-tuan jangan kita nak bukan semua ni kepala otak kita nak bantah benda-benda macam ni. Kita percaya kepada karamatul aulia, kita percaya. Tapi nak cerita benda melampau-lampau sampai cerita Ibrahim Al-Uryani, dia tak pakai baju, dia boleh khutbah 5 mimbar satu hari di Mesir. Tak kata apa. Ni adalah buku kita baca daripada budak lagi, cerita Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Satu hari dia lalu tengok makcik ni duduk menangis periuk. Kenapa makcik? Allah, anak saya seorang ni ada malaikat maut ambil pula nyawa dia. Dia pulah serbai dia lontar ke langit, kena ke malaikat maut suruh turun pula. Kenapa ambil nyawa makcik ni? Anak makcik ni kesian dia atas balik. Kita kata cakap biar berpijak di bumi nyata lah. Pasal itulah manhaj yang kita bawa pada tuan-tuan, setiap benda kita bercakap biar ada fakta, ada Quran, ada sunnah, dan logik juga dengan akal-akal yang biasa kita boleh fikir. Ada benda karamat, ada. Saya percaya dengan karamatul aulia. Tapi kalau nak jajah benda hak pelik-pelik tak usahlah. Ni duk keluar dalam buku ni. Ada orang ulama ni pergi tengok syurga berapa kali dah. Syurga. Kata Allah. Boleh panjang cerita ni pula. Yang pentingnya ayat laisa laka min al-syai', Allah sendiri bagi tahu kepada Nabi sallallahu baginda Nabi tidak ada kuasa, yang ada kuasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.